Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-nar al-ju' فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة ويذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بالكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبهم إنكم ماكثون قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل أو كما قال hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yulqa ala ahli an-naril ju'. Nabi kata penghuni neraka telah dicampakkan kepada mereka ini rasa lapar yang amat sangat. Nabi cerita benda nak jadi esok.
Orang yang masuk neraka ni, di antara azab yang akan kena orang yang masuk neraka ni ialah al-ju', lapang. Lapang yang bukan sebarang lapang, tapi lapang yang sampai ke tahap kebuluran. Faya'dilu ma hum fihi minal azab. Nabi kata lapang yang dikenakan kepada penghuni neraka itu setimpal dengan jahat mereka atas dunia dulu. Azab lapang yang Tuhan kenakan kepada orang yang masuk neraka ni, azab itu setimpal dengan jahat dia atas dunia dulu. Fayastaghithun. Nabi kata maka minta tolonglah ahli neraka ni, minta tolong supaya diberikan kepada mereka sikit makanan. Lapang, tak boleh tahan. Fayughathuna bi ta'amin min dari'. Bila mereka minta makan, maka diberi kepada mereka ni makan daripada jenis dari'. Dari' ni makanan daripada pokok berduri. Orang yang masuk neraka ni dikenakan azab. Azab itu diantaranya ialah lapang. Bila lapang minta makan, bila minta makan diberi makanan yang dipanggil dari', makanan duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Dalam Quran ada yang kata makanan dari' ni, makanan duri ni, kalau makan tak kenyang, bahkan tak menggemukkan. Yusmin makna gemuk kan. Kita dah lama tak jumpa kawan, 10 tahun 20 tahun tak jumpa, satu hari jumpa kawan kita dekat, kawan kita kata dekat kita, ya akhi anta samin, dia kata ya akhi anta samin, maksudnya hang gemuk lah ni, samin. Dalam hadis ni dia kata makanan yang kata pokok berduri ni la yusminu wa la yughni min ju'. Yusmin, samin. Makanan pokok duri ni tidak boleh memberi kenyang dan tidak boleh bagi gemuk kepada orang yang makan. Maknanya makanan azab. Fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'amin dhi ghussah. Bila dapat makanan dari', makanan duri ni, bila makan tak kenyang, bila makan jadi azab pula lagi, maknanya lapang penduduk neraka ni tak hilang, maka mereka minta lagi makan. Dia kata ni bukan makan dari', makanan berduri ni, ini bukan makan, kami tak boleh makan pun, jangankan nak kenyang, jangankan nak bagi gemuk, makan pun tak boleh, maka mereka minta lagi sekali supaya diberi makan. Fayughathuna bi ta'amin dhi ghussah. Diberi pula kepada mereka sejenis makanan yang makanan ni bila buh dalam mulut, bila telan dia lekat, dia rengkung. Pula dah. Ingat cerita kata kalau masuk neraka dia macam ni benda dia. Kalau orang dalam syurga dia nak apa pun Tuhan bagi. Bahkan benda yang Tuhan bagi dekat dia ni satu benda yang tak pernah teringat dalam fikiran dia, satu benda yang tak pernah dia tengok dengan mata dia, satu benda yang dia tak pernah dengar dengan telinga dia. Itu anugerah kepada penghuni syurga. Ni yang kita duk baca ni cerita orang masuk neraka. Orang masuk neraka ni bukan sahaja dia tak diberi apa dia mau, bahkan lain yang dia mau, lain yang diberi. Dia minta makan, diberi kepada dia makan, tapi daripada jenis dari', daripada jenis pokok duri, yang apabila makan tidak beri kenyang dan tidak beri gemuk. Minta lagi sekali supaya diberi makan, diberi pula kepada mereka ni bi ta'amin dhi ghussah. Diberi pula makanan yang apabila buh dalam mulut, bila telan dia lekat, dia rengkung, dia tak boleh masuk. Fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghassas fid dunya bisyara. Nabi kata pada ketika itu bila dia buh makanan tu dalam mulut, dia duk sengkang, dia rengkung ni. Fayadhkuruna, penghuni neraka ni teringat annahum kanu yujizuna al-ghassas fid dunya bisyara. Teringat masa hidup atas dunia dulu, kalau makan lekat minta air nak minum. Teringat
Mereka terlupa kata mereka bukan duduk atas dunia. Mereka terlupa kata mereka duduk tu alam lain. Mereka duduk tu alam akhirat. Akhirat tidak seperti dunia. Tapi nama kata manusia ni, bila jadi satu benda dekat dia, dia teringat. Oh, atas dunia dulu kalau makan-makan mengkelan, minta ayam, tunda dengan ayam. Maka di hari akhirat, di dalam neraka, bila diberi kepada dia makanan yang menyengkang rengkung dia, dia teringat. Kalau lekat ni mau minta ayam. Fayastaghithuna bisyara, maka depa minta pula ayam. Fayurfa'u ilaihimul hamim bikalali bil hadid. Bila depa minta aja, maka diberi kepada depa ni ayam yang berupa al-hamim. Hamim dalam setengah tafsir dia kata ayam yang mendidih, menggelegak. Dalam setengah tafsir kata hamim adalah tembaga yang dilebok cayak. Sudah kena azab lapang, minta makan. Sudah diberi makanan dhari', duri, tak boleh minta lagi. Minta lagi, bagi pula satu makanan lekat rengkung. Bila jadi macam tu minta ayam. Bila minta ayam diberi kepada mereka ni hamim. Hamim adalah ayam yang menggelegak, yang mendidih. Suruh minum ayam tu. Tidak cukup dengan itu, ayam itu diberi dengan bikalali bil hadid, dengan kalalib. Kalalib ni kita tengok orang duk jual daging di market tu, besi hak turun mai cakuk tu. Dia cakuk paha lembu tu, itu dia panggil kalalib. Sama macam kita baca dalam hadis cerita pasal manusia yang nak kena lintas sirat. Di kiri kanan sirat ini kalalib. Allah sediakan besi cakuk tu. Langkah setapak dia cakuk, jatuh bergedebak isi daging. Langkah setapak dia cakuk, jatuh bergedebak isi daging. Bawah sana neraka. Itu juga dia panggil kalalib. Penghuni neraka ni bila dah makanan lekat di rengkung, dia minta ayam. Bila minta ayam diberi kepada dia hamim, ayam yang mendidih, yang menggelegak. Ayam yang mendidih tu pula diberi kepada dia dengan menggunakan kalalib, menggunakan besi-besi tajam. Suar ayam tu masuk dalam rengkung dia, sekali dengan cakuk isi perut, tarik awak keluar. Allahu akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaq ke kita benda ni. Tujuan dia satu aja, nak suruh manusia ni takut dengan Tuhan. Itu aja. Seganah-ganah Jerman, seganah-ganah Jepun, duk azab, duk dera, duk seksa orang, tidak boleh lawan dengan azab neraka. Jauh lebih ganah, lebih dahsyat daripada hak biasa-biasa manusia jumpa di atas dunia ni. Sahabat saya cerita di Syria lah ni. Puak Syiah duk sembelih umat Islam Sunni di Syria hari ni. Dia sampai ke tahap apa? Dia sembelih, dia belah dada, dia rabut ambil hati, dia buh juga dalam mulut dia, dia pepak 2-3 kali, dia ludah. Kebencian dia tahap tu. Yang disembelih itu ada laki-laki, ada perempuan, ada budak-budak, ada rentuh. Dan dia sembelih, dia ambil pisau, dia cacak atas dada tu, dia tarik, kata dia rabut ambil bahagian jantung ni, dia buh dalam mulut saja pepak 2-3 kali, ludah. Kebencian tahap tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, gambar tu keluar di TV negeri Arab, tidak keluar kita di sini. Tuh gambar kejadian tu ada yang dirakamkan, keganasan yang berlaku sama-sama mengaku Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ganah itu tidak boleh lawan. Siksa neraka esok dahsyat lagi Allah sediakan kepada orang yang bantah dia masa di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata hadis tu, fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Ayat tadi ni sudahlah hamim, sudahlah ayat yang menggelegak, sudahlah ayat itu dijolok masuk dalam rengkung dengan menggunakan kalalib bil hadid, dengan menggunakan besi cakuk tajam daripada besi.
Panasnya ayak tu pula Nabi kata bila mai dekat dengan muka, tak masuk lagi dalam mulut dan rengkung ni, baru mai dekat dengan muka, syawat wujuhahum, roasted orang putih kata. Kita duk makan kambing panggang tu dipanggil roasted. Muka manusia yang diazab dalam neraka, yang mengkelan minta ayak ni, ayak tu belum masuk dalam mulut, uap panas tu masuk isi daging muka manusia ni. Fa idza dakhalat butunahum, apabila ayak tu masuk pi dalam rengkung, lepas pi dalam perut, qatta'at ma fi butunihim, Nabi kata putus habis segala usus perut manusia itu. Fayaqulun, maka berkata ahli neraka sama-sama dia pun kena, dia tengok kawan sebelah dia pun kena, tengok kawan balik nu pun kena benda serupa. Kena lapang, minta makan, dia bagi dari', dia bagi pokok duri, makan tak jadi apa, tak hilang lapang, minta lagi makan, dia bagi pula satu jenis makanan yang bila buh tak lepas rengkung. Minta ayak nak tolak, dia bagi hamim, dia bagi ayak menggelegak tu pula diberi dengan menggunakan kalalib. Belum masuk dalam mulut lagi, wap panas tu saja masuk isi muka ni. Bila dah lepas masuk dengan besi tajam tu, dia rentak keluar, terkeluar usus perut, panas tu pula menghancurkan usus perut. Bila tengok macam tu punya keadaan, sama-sama dia bercakap. Nabi kata fayaqulun, bercakap depa sama-sama depa, ud'u khazanata jahannam. Depa kata sama depa, tolong pi cari siapa in charge neraka jahanam ini. Khazanah ni maksudnya penjaga neraka. Siapa in charge, siapa haduk jaga ni, siapa yang bertanggungjawab di tempat kita kena azab ni, pi cari sat, pi minta tolong ke dia. Fayaqulun, kata depa yang kena azab ni, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Jawab penjaga neraka, jawab penjaga neraka ni, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bila mai malaikat Zabaniyah, bila mai malaikat Malik yang menjadi in charge neraka ni, malaikat mai dekat depa, malaikat kata, tidakkah dulu masa hampa hidup di atas dunia dulu ada nabi-nabi mai jumpa hampa? Malaikat tanya itu. Awak dulu masa hidup atas dunia dulu, tak adakah rasul yang dihantar oleh Allah mai jumpa hampa? Kalau kita hari ini, Nabi kata dah, Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi kerja Nabi. Masa apa hidup di atas dunia dulu, tak adakah alim ulama mai masjid kampung hampa? Masa hampa hidup atas dunia dulu, tak adakah satu alim ulama mai duk baca Quran, duk baca hadis Nabi, duk peringat hampa tentang malapetaka yang akan menimpa orang yang bantah Allah ni? Masa di atas dunia dulu tak pernah dengar Quran ke? Masa di atas dunia dulu hadis Nabi ni hang pernah dengar ke tak ke? Di atas dunia dulu hang tahu ke tak agama tu apa? Malaikat mai tanya benda tu ke depa? Qalu bala. Jawab orang-orang ahli neraka ini, bala, bahkan ada mai. Ada masjid kampung saya tiap-tiap malam ada orang mai duk baca Quran, mai duk baca hadis. Di masjid kampung saya ni lambat jumpa majlis. Ada majlis Isra' Mi'raj, ada ceramah dia. Ada Ma'al Hijrah, ada ceramah dia. Ada Maulid Nabi, ada ceramah dia. Ada saja apa-apa sempena, adalah ceramah dia. Qalu bala, kata depa bahkan. Cuma kami aja yang tak pi. Qalu, maka kata penjaga neraka, fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Malaikat kata dekat depa dengan lafaz sindir. Malaikat kata fad'u, kalau dah macam tu minta doa lah. Minta doa. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tapi aku nak abang awal-awal, doa orang yang kafir macam hampa ni sesat, tidak akan membawa manfaat apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata fayaqulun, maka berkata ahli neraka ni, ud'u malikan. Mereka kata tak boleh sembang dengan puak-puak ni, kita panggil bos dia mai toreh. Mana dia malaikat Malik ni? Dia bercakap dengan malaikat-malaikat yang menjaga neraka saja ni tak cukup, kita jumpa bos toreh. Ud'u malikan, sama-sama orang dalam neraka hak duk kena azab ni, depa kata kalau tak silap aku, nama bos yang menjaga neraka ni ialah malaikat Malik. Panggil Malik meh, kami tak mau sembang dengan depa ni. Depa ni tak ada power boleh tolong kami. Panggil Malik meh, kami nak minta tolong. Fayaqulun, kata ahli-ahli neraka ni, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Bila malaikat Malik mai, penghuni neraka kata, wahai Malik, tolong sat bagi tahu dekat Tuhan hang, suruh bunuh kami ni buang senang. Bebai tu tak habis. Atas dunia ni ada perangai bebai, sampai masuk neraka bebai lagi. Panggil malaikat Malik mai, depa kata dekat malaikat Malik ni, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ni pi habaq dekat Tuhan hang, tu sadut dera kami macam ni, bunuh kami bagi mati buang senang. Bebai. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita benda ni. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujibuhum, maka malaikat Malik jawab bebai depa ni. Depa kata tu duk dera kami, tu duk seksa kami macam ni, bagi kami mati buang senang. Bebai depa tu direspon, dijawab oleh malaikat Malik. Kata dia, innakum makithun. Malaikat Malik jawab dua patah aja. Hampa macam ni lah, kekal hampa macam ni, tak ada perubahan pada hampa. Wa ma yamutu fiha wa la yahya. Hampa masuk neraka ni, la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup pun dah, nak kata mati pun dah. Nak kata hidup, orang lain hidup bahagia, hang hidup sengsara. Nak kata mati, orang lain mati tutup mata habis, hang dah, hang tak mati, hang duk kena dera, hang duk kena azab. Kata malaikat Malik, innakum makithun. Hal keadaan hampa ni legunilah. Dia kata tetap hampa di neraka. Qala al-A'mash, kata al-A'mash, salah seorang rawi hadis ni, dia kata nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'am. Kata malaikat Malik, dia kata al-A'mash, dia kata apa? Aku diberitahu bahawa daripada bebai mereka tadi ni, mereka kata, Malik, tolong habaq dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang. Nak boleh ke malaikat Malik jawab itu 1000 tahun. 1000 tahun. Daripada bebai mereka duk kena azab ni, mereka bebai, mereka kata dekat malaikat Malik, pergi habaq dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang. Nak boleh ke malaikat Malik jawab, kata hampa ni akan kekal macam ni. Di antara masa itu ialah alfusana, 1000 tahun baru orang respon permintaan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fayaqulun, kata ahli neraka, ud'u rabbakum fala ahada khairum min rabbikum. Barulah sama-sama ahli neraka ni kata apa? Nampak gaya tak sudah kita ni, mai kita minta tolong dekat Tuhan. Minta tolong dekat malaikat jaga neraka pun tak boleh tolong, minta tolong dekat malaikat Malik pun tak boleh tolong. Lah macam ni kita terus kat Tuhan lah. Apa kata? Kita pakat-pakat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tolong sat kita ni. Fayaqulun, maka kata ahli neraka, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Kata ahli neraka ni, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku kami ni masa hidup atas dunia dulu kejahatan menguasai kami. Mengaku depan Tuhan. Okeylah, kami mengaku kami silap. Kami mengaku 60 tahun umur hidup atas dunia dulu kami tak buat baik, melainkan jahat. Kami mengaku seumur hidup kami di atas dunia dulu kami tak ada lain melainkan buat naik orang. Kami mengaku kami masa hidup di atas dunia dulu 60 tahun, 70 tahun, yang kami tahu apa dia? Maksiat kepada Allah.
mengaku segala-galanya, mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala, wa kunna qauman dhalin, dan kami dulu masa hidup atas dunia adalah kaum yang sesat semua. Rabbana akhrijna minha, mereka kata wahai Tuhan, minta tolong bagilah kami balik atas dunia balik. Minta ya Allah, satu nak minta tolong, satu bagi sekali lagi peluang kami balik atas dunia. Fa in udna fa inna zalimun, kalau bagi dekat kami sekali lagi peluang balik atas dunia, kami buat perangai huduh macam tu juga, okey, kami memang zalim, kami memang tak boleh pakai, tapi minta sekali lagi bagi peluang. Kami nak balik atas dunia, tak bagi masuk syurga pun tak apa, bagi balik atas dunia, kami nak start lain daripada awal. Bagi kami balik atas dunia, peluang yang kedua ini, second chance ini, kami akan guna sebaik-baiknya. Yang ni janji. Qala, sabda Nabi SAW, fayujibuhum, Allah jawab kepada permintaan orang-orang yang duduk dalam neraka tadi ni. Tuhan kata, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tuhan kata dekat mereka, duduklah hampa dalam neraka ni, ikhsa'u fiha, duduklah hampa dalam neraka ni dalam keadaan hina dina. Tuhan kata, cerita nak minta balik atas dunia, nak buat lain, nak ubah diri, nak jadi orang baik, nak beriman kepada Allah ni, semua ni Tuhan kata aku tak mau dengar. Bukan hari ni hampa kena bercakap benda ni. Tuhan jawab balik, ikhsa'u fiha, duduklah hampa di dalam neraka itu hal keadaan hina dina. Wala tukallimun, dan Tuhan kata tak usah cakap apa dah dengan aku tak mau cakap dengan apa. Itu ayat Quran, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Mu'minun ayat 108. Tadi yang dialog tadi ni, ahli neraka dengan Tuhan duk jawab tu, itu ayat Quran surah Al-Mu'minun daripada ayat 106 sampai 108. Ini cerita ni. Habis dah try minta tolong penjaga neraka tak boleh, minta tolong dekat bos kepada malaikat jaga neraka, malaikat Malik pun tak lepas, nak minta direct dengan Tuhan pun tak jadi. Tuhan kata apa? Hampa duduklah dalam neraka ni dalam keadaan hina dina. Bahkan Tuhan kata apa? Wala tukallimun. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan duk bercakap dah dengan aku lepas ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inda dzalik yaisu min kulli khair. Nabi kata pada ketika itu menyesal habis, putus asa habis mereka ini daripada sebarang peluang kebaikan yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa peluang yang Tuhan bagi ke kita hari ini jangan disia-siakan. Ni peluang ni, ada dapatlah ni peluang ini jangan disia-siakan. Pasal apa? Mensia-siakan peluang ini, tidak ada lagi peluang yang kedua. Kalau hari ini kita sia-siakan apa yang Tuhan bagi, tidak ada lagi peluang yang kedua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtama'a ahlun nar fi an-nar wa ma'ahum man syaa Allah min ahli al-qiblah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin qalu bala qalu fama aghna 'ankum al-islam wa qad sirtum ma'ana fi an-nar qalu kanat lana dhunub fa ukhidhna biha فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليت كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أو كما قال. hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apabila ahli neraka sudah masuk neraka, wa ma'ahum man syaa Allah min ahli al-qiblah, bila mereka duduk dalam neraka, tengok-tengok muka orang Islam
hak duk semayang pun ada sama dalam neraka. Cerita orang kafir yang dia ni sampai mati kafir, akhirat esok masuk neraka. Dalam neraka dia tengok-tengok ada Pak Haji kampung dia. Dia tengok-tengok, ini Haji. Dia kata, Haji, apa pasal you ada sama kita? Macam tu. Qala al-kuffar lil muslimin, kata orang kafir kepada orang Islam ini, alam takunu muslimin. Dia kata, Haji bukan orang Islam ke? Dia kata begitu. Qalu bala, jawab Pak Haji ini, ya, saya Islam. Qalu, kata orang kafir, fama aghna ankumul Islam. Dia kata, kalau begitu apa guna hang jadi Islam? You serupa kita juga. Bukankah hari ini hari untuk orang Islam? Orang Islam tak patut ada dalam neraka sama dengan kami. Haji, dia kata, Haji, bukankah Haji orang Islam? Apa pasal Haji ada sama dengan kami? Fama aghna ankumul Islam. Kalau macam tu, tak gunalah Haji jadi orang Islam. No point Haji jadi orang Islam. Wa qad sirtum ma'ana finnar. Hari ini Haji ada sama dengan kami di dalam neraka. Qalu, jawab Pak Haji Islam ni, kanat lana dhunub fa ukhidna biha. Pak Haji ni kata, saya ni lagu ni, saya harap-harap saya tak duk selama-lama macam apa. Saya Pak Haji tapi ada nakai juga. Jadi dosa nakai tu lah tengah kena balasan. Harap-harap selesai dosa saya diazab, saya akan keluar. Saya tak akan duduk sama dengan hampa ni. Pak Haji ni abang macam tu. Saya Islam, dia kata. Cuma nakai tu ada. Depan orang saya tunjuk baik, belakang orang saya nakai. Atas nakai tu, atas jahat tu, maka saya kena azab lah ni. Tapi tak lama macam hampa semua. Hampa akan kekal di neraka selama-lama. Sedangkan saya ni harap-harap saat lagi boleh keluar. Fasami'allahu ma qalu. Tuhan dengar perbualan ini. Dalam hadis ni kata apa? Fasami'allah ma qalu. Allah dengar apa yang dicakapkan oleh kafir dan juga orang Islam yang berdosa ini. Fa'amara biman kana finnar min ahli al-qiblah fa ukhriju. Maka Allah perintahkan supaya orang-orang yang pernah semayang masa di atas dunia, dia panggil ahlul qiblah, ahli qiblah. Allah perintahkan supaya ahlul qiblah, orang yang pernah semayang di atas dunia walaupun dia banyak dosa, fa ukhriju, maka dikeluarkan mereka ni daripada neraka. Falamma ra'a dhalika man baqiya minal kuffar. Puak kafir ni bila tengok Pak Haji ni orang panggil keluar, bila tengok orang Islam sudah keluar daripada neraka tempat dia kena azab ni, qalu, kata orang kafir ni, ya laita kunna muslimin. Oh, mereka kata, alangkah baiknya kalau dulu kita pun jadi Islam macam mereka juga. Orang kafir ni bila tengok orang Islam duk keluar, sedangkan mereka tak ada peluang untuk nak keluar, kata mereka ni, ya laita, alangkah baiknya kunna muslimin, kalau dulu kita masuk Islam, kita jadi orang Islam, fanakhruju kama kharaju, maka kita boleh keluar macam mana depa hak Islam duk keluar daripada neraka hari ini. Kemudian Nabi SAW baca sepotong ayat 2 surah Al-Hijr. Allah berfirman, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Quran. Rubama yawaddu alladhina kafaru, seringkali orang-orang kafir di akhirat esok ni teringin. Nabi kata esok di hari akhirat ni orang kafir ni teringin law kanu muslimin, kalaulah depa masa hidup depa jadi orang Islam. Hadis itu riwayat Imam At-Tabrani. Kesimpulan dia tuan-tuan, bersyukurlah kerana kita jadi orang Islam. Syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak.
jahat macam mana pun kita, berdosa macam mana pun kita, syurga adalah destinasi akhir kita. Atas dosa yang kita buat, pasti kita kena azab, tapi last kita akan dapat syurga. Berbeza dengan orang yang tidak Islam ketika matinya. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tuhan kata mereka yang tidak Islam ini, ulaika habitat a'maluhum, mereka ni buatlah baik banyak mana pun sia-sia semua. Walaupun dia di atas dunia ni orang nak buat masjid, dia bagi seketui masjid, dia bagi, dia bukan orang Islam tapi dia bagi seketui, bagi open check, bagi cek kosong, hampa buatlah berapa pun siap, tulis berapa, ambil, saya bagi sebiji masjid. Ulaika, Tuhan kata orang yang macam ni habitat a'maluhum, zero, pahala tak ada. Pasal apa? Pasal syarat untuk nak dapat pahala ialah Islam. Tidak ada Islam, tidak ada pahala. Islam itu syarat untuk nak dapat pahala. Wa finnari hum khalidun, bahkan di neraka depa kekal selama-lama. Ruginya tidak jadi orang Islam di atas dunia ni, dan sangat rugilah orang yang mengaku Islam tiba-tiba memusuhi Islam semasa di atas dunia. Mudah-mudahan kita tersimpang daripada golongan yang menyimpang itu. Nah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita guna Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, muka surat 13. Muka surat 13 kita masuk bab ma jaa fi rifqi. Bab ma jaa fi rifqi. Itu bab yang datang pada menyatakan lemah lembut perangai. Ar-rifqu, kataan Arab ni yang kata ar-rifqu maksud dia friendly. Friendly. Kira kita jadi orang yang orang suka. Muka kita, air muka kita, tingkah laku, tindak tanduk kita, sikap kita, orang suka. Kita ada ar-rifqu dalam diri kita. Orang suka. Tak ada kita menjadi kekurangan. Tak ada kita ni menjadi kekurangan. Bukan senang tuan-tuan nak jadi orang macam tu, bukan senang. Ustazah saya meninggal di Polis 2 hari lepas ke apa, Ustazah Fauziah Sani, mengajar saya di Kolej Islam. Satu orang guru yang tak tahu nak abang mengaji kat dia ni tuan-tuan, satu kelainan. Isteri kepada Dr. Arsyad di Santan, Polis. Guru Kolej Islam sekian lama. Kemudian mai jadi pengetua di Sekolah Menengah Agama Perempuan, Polis. Mempunyai kelulusan masters daripada Al-Azhar University. Zaman dia tu, zaman dia ada MA. Mengajak ni belain daripada guru lain, belain. Dia mengajak tuan-tuan, dia tak bercakap dengan otak kita, dia bercakap dengan hati kita. Satu anugerah Allah dekat dia. Dia mengajak tu macam dia bercakap dengan hati ni. Sayang kita dekat dia ni, tak tahu nak abang, sayang. Pilah habis mengaji, pilah mengaji sampai mana pun, nama dia tak boleh lupa. Tak boleh lupa, sebut orang telefon beritahu, kata ustaz, ustazah kita tak ada lah, ayak mata keluar, tak sedar. Bukan senang nak jadi orang macam tu, orang yang dianggap sebagai murabbi. Dia mendidik kita, dia bukan saja muallim mengajar, dia mendidik kita. Satu orang yang bila dia bercakap, kalam dia, kata-kata dia sangat hikmah. Hikmah, kalam yang pendek, ringkas tetapi mengandungi makna yang kita sampai tua. Saya umur 50 dah, saya tak boleh lupa apa kata-kata dia. Dia bercakap dalam kelas tuan-tuan, mengajar. Dia bercakap apa tuan-tuan? Dia kata, anak nak pesan dekat entapa semua, anak-anak murid anak ni.
Jangan ada seorang pun daripada entah apa esok mati dalam keadaan dia buat maksiat. Dia kata, kalau siapa mati tengah buat maksiat, anak tak mengaku anak murid di akhirat esok. Dia kata macam tu, tak ingat apa hari ni. Pasal kata dia tu, kata dia daripada hati dia, jatuh di hati kita. Hebat. Tak ada seorang. Nak cari guru yang seumpama itu susah nak cari. Satu orang guru yang kita tahu keikhlasan dia. Semalam saya abang di masjid Brown Garden, Penang. Sahabat saya, budak lepasan Maktab Mahmud, hari ni dah jadi lecturer dekat UIA, dah pakai profesor pun dah lah ni, dalam kuliah undang-undang dekat UIA, budak Sungai Limau, Riyadh. Dia nak pergi London, nak buat PhD dalam law. Dia pergi jumpa Ustazah Fauziah. Pergi jumpa, dia kata, Ustazah, saya dapat beasiswa nak pergi buat PhD di London. Ustazah nak pesan apa? Dia pesan satu aja. Dia kata, enta pergi mengaji elok-elok, ambil ilmu. Dia kata, lepas itu enta jadi orang pandai, enta jadi orang terkenal, satu saja, amanah dengan ilmu, amanah dengan Allah. Banyak tu dia kata. Kawan ni sampai hari ni ingat kata-kata tu. Tak ada cakap panjang, tak ada buang masa, tak ada bercakap benda sia-sia, dia bagi itu terpahat dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan senang nak jadi macam tu. Dia bukan boleh berlakon, dia bukan boleh buat, tak boleh. Benda ni Allah bagi. Nak bercakap tentang hari guru, macam ni punya guru kita mah. Satu guru yang betul-betul menjadi guru yang mendidik orang. Kita tak mau setakat menjadi guru untuk nak menjadi salah satu daripada cabang entertainment. Hari ni ada juga cabang entertainment, dengar sono, habis balik apa pun tak ada, nothing. Boleh mengisi ruang program dan sebagainya, tetapi kesan tarbiyah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benar ni. So Islam bercakap tentang benda ni. Dia kata bab ma jaa fi rifqi. Anda ingat balik satu hadis saya pernah baca di masjid ni. Satu sahabat Nabi yang menjadi khadam Nabi. Bila Nabi bangkit aja dia tahu apa keperluan Nabi. Nabi perlu ayam untuk nak qada hajat, dia sediakan ayam. Nabi perlukan ayam untuk berwuduk, dia sediakan ayam wuduk. Dia pergi jadi khadam Nabi sampai macam tu sekali. Nabi tanya dia, Nabi kata, hang nak apa? Minta satu benda. Aku minta kepada Allah supaya Allah bagikan hang benda ni. Dia minta apa? Dia minta, ya Rasulullah, izinkan saya menjadi murafiq. Ni daripada perkataan ar-rifqu. Izinkan saya menjadi murafiq, tuan di syurga. Murafiq maksud dia apa? Companion, kawan. Orang putih ni lebih daripada friend, dia panggil companion. Sahabat Nabi ni, mereka ni bukan sahaja friend dengan Nabi. Kalau friend dengan Nabi, macam friend dalam Facebook. Bahkan mereka ni lebih daripada friend, mereka ni companion. Mereka ni menjadi sahabat. Sahabat ni maksudnya apa? Sanggup apapun demi kerana sahabat. Bila Nabi jatuh di dalam lubang yang digali di dalam perang Uhud, sahabat Nabi ni duk ada dikeliling lubang Nabi jatuh tu, tahan dada. Mereka ini companion, mereka ini murafiq. Bila Nabi tanya sahabat ni, hang nak minta apa? Minta satu benda dekat aku minta dekat Allah, Allah akan bagi kat hang benda tu. Dia minta, dia kata apa? Ya Rasulullah, izinkan saya menjadi murafiq, menjadi teman tuan dalam syurga. Nabi kata kat dia, itu tak apa, itu tak apa, hak lain. Anak-anak apa? Minta hak lain. Nak minta apa? Minta murah rezeki ke? Minta lain apa pun tak mau. Yang tu saja saya mau. Saya esok diizinkan menjadi murafiq, menjadi teman tuan di syurga. Ar-rifqu. Dia kata di sini bab fir rifqi. Itu bab yang menceritakan tentang sifat friendly, ramah, mesra. Kalau dalam konteks pilihan raya yang tak ada kuliah hari tu ni, dia kata mesra rakyat. Kita nak jadi pemimpin, kita kena jadi satu pemimpin yang mesra rakyat. Orang tengok kita tu sejuk hati.
tak payah minum ino, tak payah apa. Bila tengok kita tu air terjun, dia terjun. Sejuk hati. Nak jadi orang macam tu bukan senang, tuan-tuan. Semalam saya sebut di masjid semalam ni, Umar bin Abdul Aziz, nama popular, semua orang pernah dengar. Apabila dia ditabal untuk menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz, apabila dia dilantik untuk menjadi khalifah, Umar panggil satu ulama yang ada pada zaman dia, nama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Ni yang kata pemimpin dulu, Umar Abdul Aziz, yang dipanggil juga dia dengan nama Umar Al-Thani, Umar yang kedua. Selepas Umar Al-Khattab, ini Umar hebat yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Dia sanggup pergi ke Mekah nak buat haji berjalan kaki. Bila dia dilantik, ditabal menjadi ketua, nombor satu dia cari apa? Dia cari ulama pada zaman dia. Walhal dia tu pun ulama dah. Umar bin Abdul Aziz itu hafaz Quran. Umar bin Abdul Aziz itu jauh beribu-ribu kali baik daripada ustaz paling baik ada hari ini. Umar bin Abdul Aziz yang bukan sahaja amir, bukan sahaja ketua, pemimpin, bahkan ulama, bila dia dapat jawatan jadi khalifah, dia panggil ulama lain pula mai, suruh bagi nasihat ke dia. Maka dia panggil Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Dia kata, hang nasihat aku. Pasal apa? Pasal soal kepimpinan ini bukannya satu tasyrif. Kepimpinan ini bukan untuk dimegah-megahkan, tetapi kepimpinan ini ialah taklif, ialah satu beban yang duk mai atas bau. Hang jangan ingat hang jadi pemimpin hang boleh kaut duit. Hang jangan ingat hang jadi pemimpin orang akan sanjung hang kerana jawatan itu. Tapi hang kena ingat, hang jadi pemimpin kalau ada seorang rakyat dalam kawasan jagaan hang yang tak ada benda nak makan, hang jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kira siapa, hang parti apa pun, hang dilantik menjadi pemimpin, you are answerable to Allah. Hang jawab dengan Allah. Kalau dalam kampung hang, kalau dalam kawasan hang, kalau dalam Dewan Undangan Negeri hang, kalau dalam parlimen hang, ada orang yang tak ada makan, hang jawab depan Allah. Maka Umar bin Abdul Aziz, apabila dia dapat jawatan, dia panggil ulama ni, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Dia kata, bagi satu nasihat dekat aku. Ringkas kepada jawapan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, dia kata apa? Ya Amirul Mukminin, jadilah seorang pemimpin yang kamu bapa kepada budak-budak muda. Bila kita jadi pemimpin, pada anak-anak muda ni kita macam ayah mereka. Ayah ni maksudnya apa? Kita tak mau benda buruk kena ke anak kita. Macam itulah pemimpin, dia kena pastikan anak-anak muda yang duduk ada bawah tangan dia ni tidak ditimpa benda buruk. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi kepada Umar bin Abdul Aziz, dia kata, hang jadi pemimpin itu, hang jadilah anak kepada orang tua-tua. Kalau rakyat yang ada di bawah kita ni orang tua-tua, kita ni muda, tiba-tiba pergi jadi pemimpin, kita pergi letak diri kita macam anak dia, kita hormat dia. Dan jadilah kawan kepada rakyat yang sama sebaya, dia kata. Rakyat nak lebih kurang sama umur ni, kita buat kawan, jangan buat musuh, buat kawan. Kita tahu, kita tengok muka dia, kita tengok sorban dia, kita tengok janggut dia, kita tahu dia tak undi kita. Contoh itu hal lain. Lah ni kita sudah terpilih atas seorang majoriti, dia kawan kita. Nasihat Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi kepada satu orang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasal itu yang pilihan raya kita tak buat kuliah. Sambung. Dia kata, ketahuilah saudaraku bahawa lembut perangai itu dipuji oleh syarak. Siapa pun kalau ada ar-rifqu, orang suka. Orang yang ada ar-rifqu, ada sifat friendly, mudah baik dengan orang, siapa pun suka. Baik kawan, baik lawan, suka ke dia? Begitu.
Lawan kepada sifat ar-rifqu itu ialah keras dan kasar laku. Lawan kepada ar-rifqu ni apa dia? Jenis perongoi, jenis baran, panah baran, jenis kasang. Itu lawan kepada tajuk kita duk baca ni. Maka keras perangai itu natijah daripada marah dan keras hati, dia kata. Orang yang kasar, orang yang rough, nampak rough, orang ni sama ada dia tengah marah ataupun kalau dia tak tengah marah pun dia jenis tu, jenis keras hati. Kan dalam hadis Nabi kata minasyaqai arba', di antara tanda jahat satu-satu orang manusia ni ada 4. Apa dia? Qaswatul qalb. Di antaranya apa? Keras hati. Jenis ego. Jenis dia seorang betul. Jenis kalau jadi suami ni bini tak boleh tegur apa. Jenis kalau jadi bapa ni anak ni tak ada hak untuk nak buka mulut bagi pendapat. Jenis kalau jadi ketua ni jangan siapa mai kata dia buat tak betul, hak dia buat tu betul belaka. Ini dia panggil apa? Qaswatul qalb, keras hati. Itu jahat manusia. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So lawan kepada ar-rifqu ialah keras hati. Dia kata, dan lemah lembut perangai itu natijah daripada elok tabiat dan senangnya. Orang yang jenis ada ar-rifqu, mudah didekati dan sebagainya, ini adalah orang yang baik-baik. Maka kerana itu dia ada dalam diri dia ar-rifqu, sifat friendly, sifat mesra dengan orang. Begitu. Dan terkadang-kadang sebab bagi keras perangai itu ialah marah, maka itulah yang banyaknya. Kebanyakannya hak jadi keras, jadi perongoi, jadi bengkiang, dia kata berpunca daripada marah. Tak boleh tuan. Kita di rumah berkelahi dengan bini, kita di rumah jadi masalah dengan anak, kita pergi pejabat, satu pejabat jadi mangsa kita. Oh, tak boleh macam tu. Tak boleh. Hal kita di rumah, hal dalam rumah tangga kita, jangan pergi duk rawit orang yang tak tahu apa tu. Di rumah ni kita jadi hal dengan bini kita, pergi jadi hal dengan anak kita. Kita pergi di pejabat ni, staff kita buat my file, buka 2 kali, baling pergi ke dinding. Ui, awak ni, dia kata dia makan anak tebuan ke pagi ni, dia nak main cerita tak elok kan. Dia kata dia breakfast dengan anak tebuan ke ni, awak jadi dulu ni. Jangan macam tu, itu tak bagus. Rumah-rumah pejabat hal lain, kena tahu tu nak potong di mana dia punya cut point dia tu, kena tahu. Full stop, habis. Ni cerita pejabat, cerita lain pula. Pi tunjuk senyum melok balik. Tapi bagi sesetengah orang ataupun kebanyakan orang, dia emotional, dia tak boleh. Benda hak dia short habis. 1 hari tu bad mood. 1 hari. Sampai staff nak main minta cuti pun main dak tengok dulu. Tengok kalau remeh elok tu tak apa, masuk minta. Kalau pi tengok remeh duduk turun melu bayi dong, tu terus pi minta lah. Sat lagi cuti tak dapat, MC dapat masuk hospital dia ni. Jangan tuan-tuan, cerita orang perongoi ni, hak pernah jumpa, tak pernah jumpa, tak tahu. Dia kata ada ke macam tu punya orang? Ada tuan-tuan, ada. Balik kerja, buka peti air nak minum yang sejuk, angkat pelah kosong, paling pergi ke dinding tu. Pelah tu ada isi air, nak buah lah peti air tu, pelah tu kosong. Budak-budak dia nak minum, dia buka peti air, dia ambil, dia tuang, lepas tu dia buah balik. Bukan dia nak refill, bukan dia nak tambah balik air untuk buah tu, dia buah balik. Lagi abang pula main tuang, tinggal buah balik, ayah balik lagi, engkau tak ada apa, balik pergi ke dinding tu. Perongoi apa ke benda aku tak tahu. Ada manusia macam ni. Islam ni dia nak ajak kita, dia nak didik kita supaya buang benda-benda tu. Benda tu dalam hati semua orang ada. Kita nak layan dia ke tak? Yang tu Kalau kita layan benda tu, lingkup habis semua. Tapi kalau kita kontrol, kita boleh tekan benda tu bagi turun ke bawah, kita jadi orang yang elok. Tuan kan ada duk belajar dalam ilmu tasawuf, dia duk abang nafsu ni ada amarah, dia ada lawamah, dia ada peringkat-peringkat sampailah nafsu mardiyah.
Itulah cerita dia. Nak cerita kata kita ni daripada awal ni amarah, tak elok semua. Atas mujahadah diri kita, sembahyang sunat yang kita duk buat, puasa sunat yang kita duk buat lama-lama sekali, mengaji yang kita duk hadir, yang kita duk attend dan sebagainya ni, benda ni semua nak tune tu lah, nak tune, bagi turun, bagi turun, bagi turun, bagi turun. Sampai satu hari boleh duduk dengan bini, boleh duduk sembang, boleh cerita balik. Bini kata, abang saya syukurlah, kata saya mula-mula menikah dengan abang dulu, saya berasa macam silap dah pergi menikah dengan rimau mana. Alhamdulillah abang, kata dia boleh cakap macam tu kat kita. Alhamdulillah abang, lepas daripada main anak yang ketiga ni abang berubah banyak, saya syukur pada Allah teriak. Cantik lah lepas tu. Maknanya kita duk main kuliah, kita duk baca Quran, kita duk buat puasa sunat, kita duk bangkit malam sembahyang tahajud sekali-sekala, itu ada kesannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata kebanyakan orang yang hidup jadi perongoh pemarah ni, dia kata punca daripada marah yang dia tak dapat kontrol di dalam diri dia. Maka lembut perangai pada sekalian pekerjaan itu tiada terbit ia melainkan daripada elok perangai. Kita yang pergi jadi elok, orang tengok kita berkenan ni pasal apa? Pasal akhlak kita baik. Kerana tu kita jadi macam tu. Dan tiada elok perangai melainkan dengan pelihara kuat marah dan kuat syahwat. Marah kita kena manage, kita kena urus dia. Macam mana time, masa kita urus. Masa semua orang dapat sama banyak, 24 jam sehari. Tapi ada orang dalam 24 jam tu dia boleh buat semua. Hal rumah tangga dia boleh hatung elok, hal pejabat dia boleh susun bagi cantik, hal untuk agama dia malam dia boleh bagi, lepas maghrib Aisyah dia boleh main mengaji dan sebagainya. Dia boleh manage, dia boleh urus masa dia begitu cantik. Apa hal dengan kita yang tak boleh ni? Kita ni hingga duk jumpa kawan-kawan kita, lama tak nampak masjid, Allah kerja banyak, tak dan lah ni. Pembohong. Semua orang kerja banyak, semua orang serupa. Jangan kata kita kerja banyak, semua orang kerja banyak. Atas kita lah nak mengurus masa kita macam mana. Kalau kita urus masa kita dengan baik, peruntukan untuk agama tu untouchable, tak boleh sentuh. Aku kok mana pun dalam seminggu 2 malam aku nak pergi mengaji agama. Malam ni tak boleh compromise dengan siapa pun. Aku nak pergi masjid nak mengaji. Kalau kita urus macam tu, macam itulah kita dapat. Tapi kalau kita gagal mengurus masa, kita gagal mengurus segala-galanya. Sifat marah kita, kita tak boleh urus. Stres kita, kita tak boleh urus. Hari ni berapa ramai orang umur baru 30-an kena hypertension, high blood pressure. Bukan ada pasal apa pun, pasal tak boleh nak urus stres diri kita. Sikit-sikit stres, sikit-sikit stres, kita cari penyakit, kita tanggung penyakit itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada elok perangai melainkan dengan memelihara ni yang kata kemarahan dan syahwat, kita mesti kena kontrol dan menjaga keduanya itu supaya ke jalan yang betul. Marah bukan tak boleh marah, tapi kena cara. Kita marah ni ada sebab. Marah pasal apa? Anak tak bangkit sembahyang subuh, kita marah, tapi marah yang berpada-pada. Kita balik masjid tengok tak bangkit tidur lagi, time dah sampai ujung dah, pergi ketuk pintu bilik, abang sembahyang tak lagi. Marah macam tu aja. Abang sembahyang tak lagi. Oh buat kalang kabut. Awak abang macam ni, ambil sembahyang lah ni, cukup banyak tu. Jangan sambung bagi spoil balik, tak mau banyak tu aja. Dia pun bangkit sembahyang. Ketegasan tu ada, jangan perongah. Balik masjid pun tak bangkit lagi, hampa ni nak jadi babi kan? La ilaha illallah. Kita dengar ni disebut ni perkataan hak bukan-bukan ni, dipanggil ke anak, Allahu akbar. Awak macam tu, anak pun hilang respect dekat kita. Kebaikan yang kita cari, keburukan yang main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ajak benda ni. Bukan ahli psikologi aja, bukan tokoh motivasi aja, Islam ajak benda ni. Allah dan Rasul yang ajak kat kita cara-cara ni.
Dan dia kata hinggap di atas hati sekira-kira mencengangkan daripada berfikir. Jaga, dia kata. Kemarahan ni kalau dan dia main bertapak dalam hati kita, kita hilang kewarasan. Kalau kita duk layan marah ni, duk layan dia, satu hari kita tak boleh kontrol kemarahan kita. Ni dia nak beritahu. Dan menegahkan daripada tiap perkara yang sekalian pekerjaan itu. Maka lembut perangai pada sekalian pekerjaan itu tiada terbaik melainkan daripada elok perangai. Tengok hadis dia. Kata Imam At-Tirmizi an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hazzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzahu min al-khair. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa diberi akan dia akan habuan daripada perangai lemah lembut, maka sesungguhnya telah diberikan kepadanya habuan daripada kebajikan. Kita ni kalau ada lemah lembut, maknanya itu tanda kebaikan Allah bagi kat kita. Dia nak abang yang tu, yakni Tuhan kurnia pahala kadar yang dibuat daripada sifat lemah lembutnya itu. Ada pahala kita bersifat lemah lembut ni, ada pahala. Nabi kata waman hurima hazzahu minar rifqi faqad hurima hazzahu minal khair. Dan barang siapa diharamkan dan ditegahkan habuan daripada lemah lembut, maka sesungguhnya diharamkan habuan daripada kebajikan. Demikianlah Nabi kata, siapa yang tak ada lemah lembut dalam diri dia, bermakna Allah tak bagi kebaikan kepada dia. Kena ada santun, itu kena ada santun, sopan santun itu kena ada. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Jarir bin Abdullah dan Abi Hurairah, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, lemah lembut kelakuan dan cakap itu, itulah yang disuruh oleh syarak. Maka hendaklah seseorang itu apabila bercakap dengan orang, biar lemah lembut kata-katanya, biar manis tutur katanya, kerana ia tabiat orang yang ada bangsa dan orang yang ada kemanusiaan. Kita bercakap ni biar sopan. Satu ustaz baru ni ceramah di satu tempat belah tempat saya tu, dia jenis kasar. Ustaz tu bagus tapi jenis kasar. Jadi dalam ceramah tu keluarlah perkataan-perkataan kepala bapak hang lah, apa jenis macam tu. Ada peminat dia. Ustaz ni macam mana pun ada peminat. Jenis kasar ni, saya tu kepala bapak hang, anak haram jadah ni dalam ceramah ni. Sonok-sonok lah. Sorry kita sigong kawan sebelah sonok. Sonok, tak sonok pun ada. Tak sonok ni di ketak dada. Awak dia ni, awak duk sat-sat bunyi, duk sebut ish. Dia habis ceramah, sembahyang Isya, nak balik, satu perempuan duk tunggu luar. Tunggu dengan cukup, pinggang mau cukup. Kan? Ustaz. Dia jumpa buku ngaruat. Ustaz, dia kata, saya nak tanya Ustaz, bagus ke duduk sebut kepala bapa anak haram jadah? Bagus ke? Ustaz ni pun dia tak sangka buah macam tu nak mai. Dia pun duduk dalam kabut. Saya susah payah duk ajak anak-anak di rumah suruh bercakap elok. Duk ajak anak-anak ni jangan duk sebut perkataan-perkataan macam tu. Satu ustaz ni duk sebut macam tu atas masjid. Ni anak-anak saya nak kata apa? Pucat ke ustaz ni? Tambah pula mai kerja ni perempuan, lagi pucat. Kan? Boleh ke satu ustaz macam ni dia duduk tak habis lagi kan? Orang masjid pun pergi petang dia kata tak apa, mungkin ustaz kita tersilap pun. Duk silap mana boleh, ustaz mana boleh silap, dia duduk tak habis lagi. Dia kata tak apa. Ustaz tu pun itulah malam penghabis dia pergi masjid tu. Tak hobi lah. Nampak tuan-tuan? Nak abang kata apa? Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi hak agama nak abang ni apa dia? Benda macam tu jangan. Agama tak suka.
punya banyak perkataan lain ada, awak pergi cari perkataan macam tu. Bercakap pula dalam masjid tak elok sangat-sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni pula dia beritahu kat kita apa? Biarlah kita ni ada bahasa, dia kata, dan ada kemanusiaan, dan menunjuk dia orang yang berakal. Orang dengar, orang ada respect dekat kita, ini orang ada ilmu, begitu. Dan pula lemah lembut cakap dan lemah manis tutur kata itu belenggu hati, dia kata. Bila kita cakap elok ni, kita tambat hati orang. Orang dengar dia berasa sejuk hati, dia berasa lega. Itu ceritanya. Misalnya hendak menyuruh seseorang buat kerja, ataupun hendak larang orang buat satu-satu benda, cubalah dengan lemah lembut tutur kata dan manis cakapnya. Itu. Jadi ketua di pejabat bagi kerja dekat anak buah, bagi kerja sahabat, bagi satu deadline, satu tarikh bila nak kena serah balik kerja. Lagi 2 hari dengan tarikh deadline, tanya balik, boleh jumpa cakap tak boleh SMS. Kata harap sahabat-sahabat dapat siapkan kerja, kerana lagi 2 hari kita kena serah ke pihak atasan. Lagi 2 hari kita pergi nak kutip kerja mereka, dia akan ada lagi yang tak buat ni, akan ada di mana-mana pun. Allah, dia kata anak pula pergi demam 2 hari. Itu semua alasan lah. Allahu Akbar. Saya ni bukan sikit lagi ya, tinggal sikit lagi, esok insya-Allah siap sikit lagi. Pasal apa? Kemarin balik terlupa nak boleh, tinggal di pejabat. Kita sebagai ketua mereka ni susah angin. Tak apa, hak banyak mana siap bagi main, tak apa, saya tolong bagi siap. Kata begitu. Tak apa, banyak mana siap, tak apa, bagi main, saya tolong buat bagi. Pasal mereka nak dah hari ni. Jangan marah, jangan duk kaya, jangan duk tak mah. Buat begitu, dia akan rasa bersalah. Lagi sekali bagi kerja, sehari awal dia main bagi. Pasal dia segan kat kita. Nampak? Kadang-kadang pendekatan yang macam tu lebih berbisa lagi. Kadang-kadang. Tapi ada juga tak jadi. Kes macam ni ada. Dia tahu dah aku tak siap, dia nanti bagi siap. Hak jenis macam ni mau buat kayu api. Orang putih panggil pun dead wood. Orang putih panggil kat depan ni dead wood, kayu api. Ada geng-geng macam ni mau pergi bisik dekat bos, tengok tang-tang mana hantar dia pergi bang, tu saya bagi duduk dalam tempat kita ni. Pasal tempat kita ni nak mengejar kecemerlangan. Kita tak boleh ada orang macam ni. Dia membantutkan kecemerlangan. Kena ada satu punishment, kena ada satu hukuman kepada orang macam ni, supaya dia berubah, dia tidak terus dengan sikap yang begitu. Tapi marah-marah, bebai dan sebagainya, itu bukan cara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nescaya dia kata dia menjadi belenggu hati. Misalnya nak suruh orang buat satu kerja, nak larang orang buat satu benda, cakap dengan hati yang elok. Apakala suka hatinya bekerja ya. Bila dia syok dengan kita, dia buat kerja kat kita, Allah. Dia telefon, dia kata, saya ni hujung minggu ni nak kena buat yang ni, nak cari siapa tu tolong. Dia kata tak apa, saya boleh bos. Dia syok. Pasal apa? Pasal kita duk cakap dengan dia, kita jaga hati dia. Dia yang agama suruh macam ni, atau berhenti ya dengan redanya dan kehendaknya, ataupun dia sendiri rasa dia bersalah, dia mengganggu kecemerlangan organisasi ini, dia minta keluar. Dia pergi bawa diri ke lain. Dia tak mau, aku ada ni, aku menyusahkan kerja hampa. Dia sendiri tarik diri dia keluar. Nampak? Sebagaimana kata ibarat orang tua-tua Melayu, mulut manis mematahkan tulang. Tentu pernah dengar ke? Saya pun tak pernah dengar. Yang ni Karam Singwalia kot ni. Karam Singwalia dalam TV3 ni, dia ada bawa keluar main pepatah ni, kadang-kadang tak pernah dengar. Dia kata seperti kata pepatah Melayu. Dia kata, dia pergi kata kita pun dengar duk nganga sampai habis, pukul 9 duduk nganga lagi, apa yang dia kata tadi aku tak pernah dengar. Pandai dia pergi duk reka pepatah ni kan. Yang ni pun dia kata apa, seperti kata pepatah orang tua-tua Melayu, mulut manis mematahkan tulang, dia kata. Ada juga. Wallahu a'lam. Dan telah bersabda Nabi SAW, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Nabi kata apa? Siapa yang menjauhkan diri daripada lemah lembut cakap dan lemah lembut laku, nescaya dijauhkan Allah
daripadanya kebajikan. Itu dia. Siapa yang tak suka kepada adab sopan, lemah lembut, Allah akan jauhkan dia daripada kebajikan dan kebaikan. Dia tak dapat rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dia kata lemah lembut cakap dan kelakuan itu hiasan dan gubahan apa perkara yang mau dituntut dan dicita. Dia adalah satu hiasan cakap. Orang cakap lemah lembut ni, dia menghias cakap orang tu, dia menghias akhlak orang tu. Sekiranya tidak ada ia, maka sudahlah berupa celah. Kalau kita ni keluar air di mulut ni benda tak elok, keluar air di mulut benda tak elok, itu satu celah pada diri kita. Dia kata, sebagaimana ada tersebut di dalam sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Itu hadis. Wala yunza'u min syai' illa syanah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahwasanya lemah lembut dan tingkah laku yang elok itu tiada ada ia pada suatu melainkan menjadi hiasan dia. Kalau kita bercakap lembut, itu kebaikan untuk kita, hiasan untuk diri kita. Dan tiada tanggal ia pada sesuatu melainkan dicacat akan dia. Kalau cakap tak elok, kita umpama orang yang cacat. Pada mata orang, kita ni cacat. Begitu. Masalah lemah lembut Nabi SAW pada cakapnya. Dan disuruhnya, yakni disuruh Nabi SAW pada yang demikian itu. Tersebut di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab Fadlur Rizq. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah masuk satu jemaah kurang daripada 10 orang Yahudi menghadap Nabi SAW. Ini cerita. Satu hari Nabi duduk di rumah Aisyah, sekumpulan Yahudi mai rumah Nabi. Apabila sampai mereka itu di hadapan Nabi SAW, berkata mereka kepada Nabi dengan kata seperti bunyi macam memberi salam. Yahudi mai rumah Nabi, mereka wish Nabi, mereka ucap dekat Nabi, sekali dengar macam bagi salam dekat Nabi, supaya terperasan kepada telinga Nabi SAW yang mereka itu memberi salam. Maka pada waktu itu zahirlah baik nampak mereka kepada Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tak dapat seteru memperdayakan mereka. Itu dia. Faham tak? Yahudi, satu kumpulan Yahudi mai rumah Nabi, bunyi macam bagi salam dekat Nabi, tapi sebenarnya dah mereka saja buat bunyi itu bagi tasyabuh, bagi bunyi kesamaran. Mereka kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, dengar sekali macam Assalamualaikum, tapi tak, mereka kata Assamu, Sam, Sin Alif Mim, Assalamualaikum. Sam maksudnya mampu. Nampak tak? Kalau Assalamualaikum maksudnya selamat. Assalamualaikum maksudnya mampu ke atas kamu. Yahudi ini memang nama pun Yahudi. Bila dia mai rumah Nabi, dia bagi salam tu bagi bunyi macam, dengar macam Assalamualaikum, tapi sebenarnya Assalamualaikum. Maka Yahudi itu pun lalu mengeluarkan buah tuturnya yang diniatkannya tidak baik di dalam perutnya. Benda dia ucap tu hasil daripada perut busuk dia kepada Nabi SAW. Maka kata Yahudi itu Assalamualaikum. Ni Assalamualaikum artinya mampuslah kamu ya Muhammad. Perkataan mampu itu bukan saya saja kata. Dalam ni pun dia terjemah Assam, makna dia mampus. Yahudi ini pi ucap dekat Nabi Assalamualaikum, mampu hang wahai Muhammad.
Maka didengar oleh Nabi SAW dan isteri Nabi iaitu Aisyah radhiyallahu anha perkataan itu dengan terang dan nyata. Nabi ini tak boleh diperdayakan. Allah bantu dia. Allah tajamkan telinga Nabi. Nabi dengar sebiji Yahudi ini sebut Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Nabi dengar clear. Dan Aisyah isteri Nabi juga dengar clear. Yahudi sebut Assalamualaikum, mampu kamu wahai Muhammad. Lalu disahut oleh Nabi SAW dengan lemah lembut dan lemak manis bunyinya dengan sabda Nabi SAW, wa'alaikum. Nabi dengar dia sebut Assalamualaikum, mampu hang wahai Muhammad. Nabi jawab balik wa'alaikum, dan ke atas hang, maksudnya mampu juga lah. Nabi tak jawab wa'alaikumussalam, dan Nabi tak kata wa'alaikumussalam, sebab bagi Nabi perkataan itu tak sesuai dengan kehebatan Nabi. Orang ucap mampu dekat Nabi, Nabi tak ucap mampu balik dekat dia. Pasal apa? Sebab Nabi dia nak ucap benda tak elok tu tak tabit di mulut dia. Pasal apa? Pasal dia Nabi. Jadi bila Yahudi mai kata Assalamualaikum, mampu hang wahai Muhammad, Nabi jawab balik wa'alaikum. Maksudnya apa? Hang pun sama. Begitu. Maksudnya ke atas kamu juga mustahak mampus itu ni dalam kitab tu ni. Maka telah dibalas oleh Aisyah dengan keras dan kuat bunyi kerana panasnya hati Aisyah mendengar sumpah Yahudi ke atas Nabi SAW dengan kata mampus kepada Nabi itu. Lalu kata Aisyah, wa'alaikumussalam wal la'nah. Tu dia yang kata perempuan ni. Yang kata perempuan ni. Kalau lelaki dia pangkat inspektor, dia DSP. Minta mohon kakak, contohnya begitu. Pasal apa? Pasal berlaku dekat Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri Nabi. Pasal apa? Pasal Aisyah tu perempuan. Perempuan ni dia memang ada tu benda tu. Dia emotional, dia cepat marah, dia nak melompat. Itu tabiat orang perempuan. Kalau orang perempuan marah pun memang betul dia marah lah, pasal dia lagu tu. Aisyah ni bila Yahudi mai di rumah kata dekat Nabi Assalamualaikum, mampu hang wahai Muhammad, Nabi sendiri hak kena kata tu, okey, Nabi kata wa'alaikum. Asisten sudah jawab lebih. Aisyah kata apa? Wa'alaikumussalam wal la'nah. Dia kata ke atas hampa mampu dan laknat Allah. Dia bagi dua ketul bagi. Aisyah ni dia sudah macam tu. Artinya atas sekalian kamu mustahak mampus, bahkan dilaknat Tuhan. Bila didengar oleh Nabi SAW kata Aisyah yang demikian itu sebagai membalas kata-kata Yahudi, maka sabda Nabi SAW kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allahu Akbar, yang kata Nabi ni. Bila Aisyah jawab macam tu, Aisyah tu mempertahankan Nabi. Dah, Nabi kata dekat Aisyah, dia kata apa dekat Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Mahlan ni kalau dalam kita hari ni kata apa? Relax. Jangan duk panas lagu tu. Mahlan. Slow. Relax. Jangan duk marah macam tu. Mahlan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa. Allah suka kalau kita ada sifat lemah lembut. Fil amri kullih, dalam apa kerja yang kita buat. Jangan duk buat perangai tak elok macam ni. Depa nak kata biar pergi kat depa. Yang kita hari ni tuan-tuan kalau jadi satu orang yang orang kenal, mesti ada orang kata. Tuan-tuan jadi Datuk Najib pun orang kata, tuan-tuan jadi Tok Guni Aziz pun orang kata. Pasal apa? Pasal dua-dua ni orang terkenal. Betul ke tak betul hak orang kata tu perkara lain. Soalnya hang jadi orang terkenal, hang mesti kena kata. Tuan-tuan jadi Ustaz Samsuri pun orang kata juga, sopa je. Hak tak suka kat kita, bukan semua orang suka kita, dan bukan semua orang benci kita. Kadang-kadang satu orang tak suka dekat satu orang kerana tak kenal je, bukan pasal apa pun, tak kenal.
Selama ni dia duk dengar orang duk main cerita kata si Polan ni tak bagus. Dia duk dengar itu ya. Dia sendiri tak pernah kenal orang yang dia kata tak bagus itu. Tapi dia hari-hari duk dengar orang kata tak bagus, dia pun maki kawan tu sampai cukup-cukupnya dia maki. Orang tanya dia, hang kenal ke yang duk marah dengan kat dia ni? Tak tahu kenal tak kenal, tapi dia ni tak boleh pakai. Ramai orang macam ni. Kan? Tok Guru ni Aziz 20 tahun lebih jadi Menteri Besar Kelantan, tuan-tuan. Dia lagu dia. Dengan rumah kayu dia, dengan hidup dia yang sangat sederhana dengan Tok Guru. Depa sampai masuk dalam Facebook, pergi bubuh gambar Tok Guru, puh gambar babi duk hirup ayam. Tu nak abang kata apa? Manusia ni dia kalau dia benci dekat satu orang, tahap kebencian dia ni boleh pergi sampai ke tahap yang bukan-bukan. Satu orang mai kata kat saya, baru ni kita pun duk jaga tak mau nak marah, tapi darah dia tembak naik je sampai ke rambut ni. Dia mai cerita orang lain kata, tapi tak maulah cakap macam tu. Dia kata, ustaz, ada orang duk kata. Dia kata apa? Tak, dia kata PAS ni duk nandak sangat, hudud ambil bekas Menteri Besar Kedah, potong kaki dah hudud lah tu, kata. Ai, saya kata apa cakap macam ni? Dia kata, ustaz jangan marah saya cerita orang kata. Tak boleh lah. Apa benda sampai macam ni ni? Hang politik apa sampai macam ni? Itu yang tak mau nak kuliah dalam pilihan raya tu. Tak boleh. Jangan. Kita ni kena ada batas sempadan. Tuan-tuan buat bendang pun kena ada batas. Tuan-tuan buat bendang, kalau tak buat batas, nak jadi bendang apa? Mesti kena ada batas. Kalau bendang pun kena ada batas. Inikah pula kehidupan kita? Mesti ada batas, mesti ada sempadan. Kita benci satu orang, mesti ada sempadan dia. Jangan sampai kerana kebencian politik, kepartian, kita nak pergi, jangan sampai macam tu. Ini benda yang agama duk pesan. Dua-dua pihak sama aja. Kita tak suka, jangan terlebih sangat. Sana pun tak, jangan terlebih sangat. Biarlah neraca ilmu dan neraca Quran dan hadis yang menjadi sempadan kepada apa cakap-cakap kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Aisyah ni sudah marah. Nabi kata dekat dia, mahlan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Aisyah, relax. Allah suka kepada sifat lemah lembut dalam apa urusan pun. Jangan duk buat macam ni. Nabi kata dekat dia. Jawab Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Dia nak pertahan lagi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah tuan hamba dengar apa yang Yahudi kata tadi? Dia duk geram lagi. Dengar tak dia kata apa tadi? Dia mai kata assalamualaikum. Dia kata mampuih dekat hang. Dia kata. Dengar tak dia kata apa tadi? Jawab Nabi SAW kepada Aisyah, qad qultu wa alaikum. Nabi kata aku dengar dan aku dah jawab pun. Aku jawab wa alaikum. Kalau hang doa aku mampuih, dan ke atas hang pun sama. Cukuplah banyak tu. Janganlah piduk kata wa'alaikumussalam wal la'nah. Jangan. Nabi kata Allah tak suka perangai macam tu. Nampak tuan-tuan? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia konsisten di atas kebenaran. Konsisten. Dia tidak terpengaruh dengan emosi. Semalam kita baca hadis di Masjid Tanjung semalam. Satu sahabat Nabi tengah tidur di masjid. Dia ambil kamis ni, baju hak dia pakai ni ada selai lagi, dia lipat, dia buat bantai tidur di masjid. Dalam pada tidur tu golek mai, orang mai curi baju hak dia duk lapik buat bantai, curi. Dia jaga, dia raya pencuri, curi baju dia, orang ramai tangkap pencuri ni. Dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, diadukan kes dia ni mencuri kamis, baju kepunyaan hamba Allah ni. Nabi pun bicarakan kes tu, tanya siapa saksi, siapa apa, tengok barang nilai dia lebih daripada rubuh dinar, lebih daripada 1/4 dinar dan sebagainya.
sabit kesalahan, saksi-saksi yang ditampilkan berwibawa mengikut perkiraan Islam dan sebagainya, Nabi perintahkan suruh potong tangan pasal dia ni mencuri. Sahabat tadi, tuan punya baju yang kena curi ni, bila dia tengok-tengok, benda sudah jadi macam tu, dia pula pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, baju saya ni murah aja. Dia kata, tak sahlah potong tangan dia. Dia jatuh kesian balik. Dia kata, ya Rasulullah, baju saya ni berapa dirham saja nilai dia, janganlah sampai potong tangan dia. Nabi kata apa? Nabi kata, benda ni sebelum bawa ke depan aku. Nabi jawab. Dan Nabi kata apa? Janganlah hampa menjadi orang yang membantu syaitan merosakkan kawan hampa. Kalau pada perkiraan hang barang yang dia curi itu tak patutlah, kesianlah kat dia, kalau potong tangan, settle sebelum ke mahkamah. Settle sebelum ke mahkamah. Dah tangkap dah dia ni apa semua, hang curi baju aku, dia pun mengaku, minta maaf dan sebagainya. Okey, lain kali hang jangan buat benda macam ni. Okey, lepas dia. Lepas tu tak salah. Tapi setelah dibawa ke muka pengadilan, sudah dijatuhkan hukum, hudud tidak boleh dimaafkan. Mafhum daripada hadis tu apa dia? Dia nak bagi tahu dekat kita, Islam ni dia bukan agama yang nak menjatuh hukum. Hukum itu satu mekanisme, sebagai satu alat untuk nak menjamin jenayah daripada merebak di dalam masyarakat. Tetapi bukan intention, bukan kecenderungan Islam nak tangkap orang, nak potong tangan. Bukan macam tu. Nabi sendiri berapa kes dia bawa mai depan dia, muka Nabi tak seronok. Nabi tak suka nak menghukum orang. Nabi kata, kalau boleh benda-benda macam ni hampa selesai, jangan bawa mai ke depan aku. Tapi kalau dah dibawa ke depan hakim, Nabi kata perbicaraan sudah berjalan, saksi, bukti dan sebagainya sudah dikemukakan, kes sudah disabitkan, manusia tidak ada hak untuk memberi ampun setelah dibicarakan. Bagi kes-kes hudud, berbeza dengan kes qisas. Kes qisas boleh. Waliyud dam, keluarga kepada orang yang kena bunuh boleh bagi pengampunan kepada orang yang kena bunuh, kepada orang yang membunuh boleh bagi pengampunan. Hudud setelah ke mahkamah tidak boleh. Nabi kata selesaikan sebelum dibawa ke mahkamah. Bermakna Islam bukan nak potong tangan orang. Islam cuma nak menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, qad qultu alaikum, sungguh sudah aku jawab kepada mereka dengan kata wa alaikum. Cukup tak kat tu? Nabi kata wa alaikum itu maksudnya dan ke atas sekalian kamu mustahak mampus itu. Dia kata, nah, wallahu a'lam. 9.5 saya yang kata masa ni, tuan-tuan, bulan depan dah kuliah last lah, lepas tu puasa dah. Ni yang kata masa ni dia duduk berjalan macam tu. Ni malam ni kuliah, bulan depan panjang umur, sihat tubuh badan, ada kelapangan masa, kuliah last. Lepas tu puasa. Bahasa baru je duduk tarawih ni. Tarawih pula dah. Demikianlah kita dengan akhir umur kita. Dia duduk jalan macam tu. Tata SMS main. Kata dimaklumkan ustaz kita, Ustaz Samsuri arwah dah. Lagu tu punya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak kata apa? Masa dia duduk jalan macam tu, kita kena penuhi masa yang ada kat kita ni dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab fi da'watil mazlum. Itu bab yang datang pada bab yang menyatakan doa orang yang kena zalim. Doa kepada orang yang kena zalim. Dan kita akan bawa esok ni dalam bab yang akan datang ni contoh-contoh bagaimana orang yang baik-baik juga kena fitnah. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, duduk dalam 10 sahabat yang masa hidup lagi telah dijamin oleh Nabi SAW
bakal masuk syurga ekspres. Sa'ad bin Abi Waqqas semasa menjadi khalifah kena juga. Segelintir rakyat pergi komplain sampai Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur mereka, gubernur di Kufah. Dia pergi komplain dekat Sayyidina Umar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kononnya dia tak layak untuk jadi gubernur. Apa tindakan Sayyidina Umar bila dengar macam ni punya komplain, aduan yang macam ni? Apa tindakan Sayyidina Umar? InsyaAllah panjang umur kita baca. Dan abang kat kita, satu sahabat yang dijamin syurga pun kena fitnah. Dia mai pula dalam hadis yang kedua cerita tentang satu sahabat yang bernama Sa'id. Juga satu sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga kena fitnah. Bahkan yang memfitnah Sa'id ni ialah perempuan. Dipanggil oleh khalifah yang memerintah pada masa itu dan diselesaikan kes itu. Cuma dua hadis ni nak cerita dekat kita apa dia? Apa kesudahan yang menimpa orang yang memfitnah itu. Kita nak tengok itu. Apa kesudahan yang menimpa kepada orang yang buat fitnah itu. Disabitkan cerita ini di dalam hadis-hadis yang sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. InsyaAllah kita baca. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.